World #Quran Hour, iaitu dunia berbudi dan penyayang, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Jadi inilah dia topik pertama kita pada pagi ini. Bakal berlangsung pada 11 Mac 2026. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan World #Quran Hour ini, kita sangat berbesar hati bersama dengan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Tuan Haji Ahmad Yani Abdul Manaf. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, Selamat pagi. Sehat. Seperti berjanji kita bertiga pada hari ini. Tiga serasi. Maknanya sama. Tema kita sama. Walaupun kita tak ada bicara dekat WhatsApp ke? Tak ada. Tak ada. Kita mimpi semalam. Hati sejiwa. Saya setuju. Tuan Haji. Dengan kita punya matlamat yang sama untuk kita berkongsi kepada penonton berkenaan dengan World #Quran Hour ni. Jadi kita difahamkan ia telah pun masuk ke penganjuran tahun yang ke-11. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit sejarah dan juga latar belakang World #Quran Hour ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Irfan dan Safikah, terima kasih di atas peluang untuk kami menjelaskan program ini. Tanpa terasa, Irfan, sebenarnya dah 11 tahun. Kita rasa baru je kita mula. Macam kita puasa kan. Kita rasa kita baru puasa, tapi hari ini dah hari ke-9. Hari ke-9. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, penganjuran program World Quran Hour yang diinisiatifkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dah masuk tahun ke-11. Dan untuk World Quran Hour, seperti juga sebelum-sebelum ni, kita buat di UIA, Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIA. Dan kalau Irfan dengan Syafiqah ingat kempen Earth Hour, kesedaran untuk kita menjaga alam sekitar dengan perubahan iklim, dengan cara kita mematikan elektrik ataupun lampu kita dalam sejam. Sebenarnya ini menjadi inspirasi kami. Baik. Jadi kalau gelombang itu ada di seluruh dunia, why not, atau kenapa tidak kita buat gelombang untuk seluruh dunia untuk kempen dekatkan mereka masyarakat kepada Al-Quran untuk membaca paling kurang 1 jam dalam satu hari. Inilah semangat yang kita bawa melalui World Quran Hour ni. Kita bawa gelombang kempen ini untuk membawa masyarakat kepada Al-Quran dari kegelapan kepada cahaya. Tadi dari cahaya kepada gelap. Ini dari kegelapan kepada cahaya. Karena Al-Quran itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Dia memasuki penganjuran kali ke-11. Jadi pastinya daripada tahun ke tahun pastinya ada perkembangan dan juga impak yang boleh memberi kesan bukan sahaja kepada pembentukan ummah tetapi juga kepada negara secara amnya. Dia, kalau Tuan Haji sendiri melihat bagaimana dari segi impaknya dan juga perkembangannya. Masya Allah, kita menyaksikan Syafiqah dengan Irfan. Kesannya sangat luar biasa. Kan kalau sekarang ni di mana-mana kita mudah untuk belajar Al-Quran secara online, kelas-kelas tumbuh di mana-mana, menunjukkan ada kesadaran orang ramai untuk kita belajar Al-Quran. Sebab kami bawa kempen baca, faham dan amal Al-Quran. Jadi bukan hanya kalau selama ni kita hanya membaca, sekarang ni kita bawa satu step lagi. Kita bukan hanya membaca, tapi kita bawa satu selangkah lagi, kita faham. Faham ni kita dengan cara tadabbur. Kenapa? Sebab kita nak supaya Al-Quran itu menjadi kita punya pegangan, keyakinan kita, iaitu operating system dan juga mindset kita. Jadi dari situ kami gerakkan kesedaran ini untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran paling kurang 1 hari 1 jam. Betul. 1 hari 1 jam seluruh dunia gelombangnya pastinya. Okey, kita melihat juga kepada konsep tadi bukan saja untuk kita baca tapi untuk kita faham dan juga amalkan. Jadi untuk tahun ini kita difahamkan World #Quran Hour mengangkat surah Al-Muzammil sebagai surah tema sepanjang tahun, iaitu membentuk manusia sebelum membina dunia. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan tentang perinciannya. Okey, baik. Tahun lepas Irfan, Syafiqah, kita bawa surah yang berbeza surah sebelum ni, iaitu surah As-Saff, untuk kita berjuang secara teratur membangun agama Allah. Tahun ini kita memilih surah Muzammil. Al-Quran ini, Irfan, sebenarnya sebuah kitab suci yang seumpama katalog dalam hidup kita. Sebab
kita hidup ni untuk apa sebenarnya? Dalam Al-Quran disebutkan surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebab itu kita bawa dekat masyarakat ataupun orang ramai kepada Al-Quran supaya kita tahu bagaimana cara kita membina hidup kita. Sebab ibadah tadi ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia, kan? Dan kemudian melalui pendekatan ini kita satukan, kita banyakkan persamaan, kita kecilkan perbezaan. Jadi kalau kita lihat dalam surah Muzammil yang kita pilih tahun ini, surah Muzammil ni adalah surah ke-73, ada 20 ayat, ya. Dan surahnya adalah surah Makkiyah yang turun di Mekah, antara surah-surah awal. Jadi membentuk manusia sebelum membina dunia. 20 ayat ni, Syafiqah, sebenarnya kalau kita lihat, ya, ayat 1 hingga 10 tu, konten atau kandungannya adalah menyadarkan kita untuk membina kekuatan dalam, iaitu kita memperkukuhkan jiwa kita dengan solat malam, dengan membaca Al-Quran, kan? Iaitu memperkukuhkan jiwa sebelum kita berhadapan dengan dunia. Kemudian ayat 11 hingga 19 pula, Irfan, ayat ini memberi kekuatan kepada kita untuk membina ketahanan emosi dan mental kita. Kan? Dan ayat ke-20 iaitu kita bina kelestarian dan kasih sayang. Jadi sebenarnya setiap surah ini kita angkat sebab dia membentuk mindset kita. Jadi tujuannya tak lain supaya dengan mindset Al-Quran ini jiwa kita ada operating system. Dengan apatah lagi ini bulan Al-Quran, kan? Bulan Al-Quran di mana kita bersolat tarawih, kan? Kemudian ini bahagian daripada solat malam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kalau kita boleh tengok, kita dah kongsikan juga bersama dengan penonton tadi di skrin anda. Ini antara sebab kenapa surah Al-Muzammil ini dipilih sebagai tema untuk World #Quran Hour ni. Tuan Haji, mungkin ada ramai yang menganggapan bahawa ialah untuk World #Quran Hour ni ialah sekadar beramai-ramai membaca Al-Quran dan juga ditambah pula dengan bertadabbur, kan. Tapi bagaimana sebenarnya program seperti ini boleh memberi impak bukan sahaja kepada sasia, tapi apa yang lagi penting kepada isu-isu seperti akhlak dan juga integriti. Baik. Betul. Sebenarnya banyak masalah yang kita hadapi sekarang, Syafiqah, Irfan, yang kita memerlukan jawapan. Dan isu dalaman kita, isu di luar kita, isu keluarga kita, kan. Sebab itu kami mendapat kesedaran kita tidak ada jawapan lain melainkan kita kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah kitab suci, dan bagaimana masyarakat yang baik ini terbina, kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan difahami oleh para sahabat. Para sahabat tersebut adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah disebut sebagai Al-Quran berjalan. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, bermakna kita jauh daripada tuntunan yang sepatutnya menjadi pegangan kita. Sebab itu kita bawa kembali masyarakat kembali kepada Al-Quran dengan kesadaran sebenarnya program ni, Irfan, walaupun 1 jam, ini bukan program tahunan yang hanya sejam setahun. Tidak, ini menyuntik kesedaran seperti gelombang tadi kita sebut, supaya dunia kembali bangkit, mendapat kesedaran. Paling kurang 1 jam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi itu bukan hanya baca. Selama ni mungkin yang ditekankan kita kena khatam, kita kena habiskan baca Al-Quran. Tetapi sebenarnya kita nak mengambil Al-Quran ni sebagai panduan. Tak jauh pentingnya adalah hak Al-Quran itu kepada kita adalah baca yang pertama, yang kedua faham, yang ketiga amal, kan. Dan sebahagian hak Al-Quran itu juga adalah menghafal sebab kita nak baca dalam solat kita. Jadi baca, faham dan amal Al-Quran inilah yang menjadi inisiatif kami di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Sebab itu juga, Syafiqah, kita inisiatifkan buat rumah ngaji. Dan kesannya kita tengok hari ini seperti yang kita sebut tadi, orang belajar Quran memang dapat sambutan di mana-mana, dan kita boleh lihat kelas online yang memudahkan kita, kan. Betul. Rumah ngaji yang kami inisiatifkan pun dapat sambutan yang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi kan tujuan utamanya adalah untuk kita bangkit dari kegelapan dan diterangi cahaya Al-Quran, ya, pastinya. Tadi kalau kita boleh lihat semula kepada ayat 1 hingga 10 itu untuk bina kekuatan dalaman, dan ayat ini menekankan untuk kita bangun dan juga beribadah pada waktu malam, kan. Jadi mungkin tuan boleh
boleh kongsikan sebagai kita yang bekerja pada waktu siang ini, bagaimana untuk kita buat persiapan malam ini untuk kita lebih produktif dan juga mungkin tidak stres lagi selepas itu? Ya. Syafiqah, contoh terbaik kita adalah Rasulullah. Rasul kan. Sebab itu membentuk manusia sebelum membina dunia. Kan? Kenapa? Sebab bila surah ini turun kan, surah Muzammil, yang dinisbahkan dalam ayat ni orang yang berselimut kan, disuruh bangkit dan yang pertama bangun malam. Kenapa? Sebab bangun malam ini membina kekuatan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Banyak masalah yang kita hadapi, Irfan, kita banyak mengadu di dinding-dinding FB kita. Di Instagram kita, di media sosial kita. Sebenarnya apa tu agama kita mengajar kita. Tempat yang terbaik untuk kita mengadu adalah kepada Allah. Dan waktu terbaik untuk kita mengadu itu adalah waktu sepertiga malam. Sebab itu mengadulah dengan sebanyak-banyaknya. Malah kalau para sahabat tu tali sendal mereka putus, ya, tali selipar mereka putus, mereka mengadu dengan Allah. Apatah lagi masalah yang besar. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sebelum Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin kepada seluruh alam, Rasulullah membangun kekuatan dalaman dengan bangun malam. Sehingga kan kalau isteri baginda menceritakan kepada kita sampai bengkak kaki. Ya, begitu Rasulullah mengabdikan dirinya di waktu malam kepada Allah, kerana Rasulullah mengajar kita tempat terbaik kita adalah mengadu kepada Allah. Kan? Jadi inilah yang kita ajak kembali, kesadaran ini yang kita tiupkan kembali untuk kita mengadu kepada Allah melalui tadabbur surah ini yang akan disampaikan. Dan yang istimewa juga, Syafiqah, program kita ini, kita ada qori-qori yang antarabangsa yang menang dalam musabakah, membaca dalam keadaan tartil dengan yang baik bacaannya, tapi dalam masa yang sama kita ada pentadabbur yang menyampaikan mesej daripada ayat-ayat tersebut supaya kita faham, bukan hanya faham, menjadi tindakan kita. Okey, untuk World #Quran Hour, satu kebangkitan pada 11 Mac 2026, mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana perjalanan program selama 1 jam itu nanti? Okey, bagi sahabat-sahabat yang di luar sana ya, untuk itu kita ajak untuk kita berada di lokasi utama kita. Lokasi utama kita adalah di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA Gombak, ya. Dan biasanya program ni kita laksanakan 1 jam. Pukul 12 sampai pukul 1 tengah hari sebelum kita solat Zuhur, ya. Dan program ini selain membaca Quran, kita galakkanlah mereka yang hadir ini untuk bawa Quran, Quran terjemahan supaya kita faham, ya. Tapi di skrin di lokasi utama ni pun ada ayat-ayat yang dipaparkan yang kita boleh ikut sekali dengan ayat-ayat tersebut. Namun sekiranya tuan-tuan, puan-puan tak sempat hadir ke lokasi utama, sebab lokasi utama kita di UIA Gombak, KL kan. Jadi kita ada hotspot di seluruh negara. Boleh ikut di hotspot yang kita paparkan. Dan malah Irfan dan Syafiqah, sebenarnya kita mengajak, kalaupun tak ikut, kita boleh buat dari rumah, kita boleh buat dari office, kita boleh buat dari tempat. Malah kami tahun-tahun yang sebelum ni sekolah-sekolah buat, universiti buat kan. Dan kita galakkan mereka begini. Selain mengikuti ini dan menghayatinya, kemudian ambil gambar, post dalam media sosial. Sebab apa? Sebab kita nak cipta gelombang tadi. Jadi kalau gelombang tu banyak di seluruh dunia, menunjukkan orang merasakan Quran ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan bercahayalah dunia kita. Alhamdulillah. Di TikTok, FYP. Kena FYP kan. Itu peranan kita sebenarnya, dan kita juga dalam usaha untuk memberdayakan bukan saja untuk membaca Al-Quran, tapi untuk kita faham intipati Al-Quran dan juga amalkan dalam kehidupan seharian kita, Syafiqah. Betul tu. Jadi jangan lupa World #Quran Hour 1 kebangkitan pada 11 Mac 2026 yang akan mengangkat surah Al-Muzammil, surah ke-73, 20 ayat. Jadi ini dia kita kongsikan di kaca TV anda. Ini berkaitan dengan World #Quran Hour. Membentuk manusia sebelum membina dunia. Itu yang akan ditekankan menerusi World #Quran Hour untuk permulaan tahun ini. Terima kasih diucapkan
ucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Yani Abdul Manaf, ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, kerana bersama kami dan berkongsi kepada kita tentang World #Quran Hour dan juga memakai baju yang sama warna dengan kami pada pagi ini. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Irfan, satu Ya, Tuan Haji. penutup. Ini bulan Al-Quran. Apa pesan Allah kepada kita? Apa pesan Rasulullah kepada kita? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan bila kita dekat dengan Al-Quran, kita menjadi orang golongan yang terbaik yang dijamin oleh Rasulullah. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji.